Jadi kita hari ini saya membincangkan berkaitan dengan persediaan untuk menghadapi bulan yang mulia Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di mana saya sebut tadi, siapa yang mengagungkan syiar Allah itu tanda bahawa ketakwaan yang tebal dalam hatinya. Sebab itu dia hormat, dia agungkan, dia ta'zim, membesarkan syiar Allah. Apa dia syiar? Syiar ni lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tabi'ahu wa ala ma ba'. Para hadirin sidang para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita di malam-malam terakhir daripada Syaban ini, di mana sebagai pengagungan kita kepada ibadah yang Allah kurniakan kepada kita, khususnya yang kita harapkan adalah bulan Ramadan. Bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan yang tebal dalam hatinya. Oh, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, biasa saya buat talaqi kan, baca Quran dengan tafsir. Jadi mungkin kerana masa yang singkat kita antara Maghrib dan Isyak, biasa kalau talaqi itu kita boleh lajak sikit selepas itu. Jadi ada masa panjang juga. Jadi nak buat talaqi itu rasa macam terlalu singkat, pendek. Jadi kita hari ini saya membincangkan berkaitan dengan persediaan untuk menghadapi bulan yang mulia Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di mana saya sebut tadi, siapa yang mengagungkan syiar Allah itu tanda bahawa ketakwaan yang tebal dalam hatinya. Sebab itu dia hormat, dia agungkan, dia ta'zim, membesarkan syiar Allah. Apa dia syiar? Syiar ni lambang. Kita senang terjemah bagi mudah faham, lambang Islam. Syiar Allah adalah orang tengok lambang tu orang tahu ini orang Islam. Kan? Seperti negara kita juga ada syiar, benderanya, logo jata negara dan sebagainya. Orang tengok ni, orang tahu ni Malaysia. Itu syiar Malaysia. Syiar Allah, syiar Islam, bila orang tengok contohnya yang terdekat dengan kita, Ramadan. Puasa Ramadan, orang Islam lah tu. Jadi Ramadan tu sendiri adalah syiar Allah. Selain daripada syiar Allah yang kita sebut sebagai Ramadan itu, selain daripada itu adalah Kaabah. Orang tengok Kaabah, orang tahu ini Islam. Solat Islam lah tu. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga syiar Allah, syiar Islam. Puasa, Al-Quran dan seumpama demikian. Yang bila orang tengok benda tu, orang faham ini Islam. Termasuk Ramadan. Ramadan salah satu syiar Allah, syiar Islam, syiar lambang kemuliaan Islam. Dan siapa yang disebut dalam Al-Quran kita baca tadi, siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormati dengan bulan Ramadan, tanda ketakwaan yang ada dalam hatinya semakin meningkat. Kalau dia rasa Ramadan ni menyekat kebebasan dia, tak boleh makan pula siang hari, tak boleh tu, tak boleh ni, susah aja Ramadan, kan? Kalau itu tanggapan orang tersebut, tanda takwanya hilang. Yang ada adalah sifat munafik dia. Wal'iyadzubillah. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi sebut, bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Apa itu iman? Iman tu apa? Ataupun dalam maksud erti kata yang lain, apa petanda orang tu ada iman? Ada tak ada? Nak tengok petanda di meta dia tu, kan? Petunjuknya. Maka Nabi kata, "Idza sarratka hasanatuk." Apabila orang tu rasa gembira bila dia buat amal ibadah kebaikan, dia buat kebajikan, dia rasa gembira, seronok, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan, Masya Allah, orang yang datang ke masjid waktu PKP, ada hadnya 200 orang dan 300 orang dan sebagainya, berebut datang awal nak dapat tempat. Kenapa? Adakah orang hambat tuan-tuan, tangkap masuk penjara kalau tak datang? Tak ada siapa tangkap, tak ada siapa paksa kita. Tapi kenapa datang? Kerana gembira bila dapat
ibadah berjemaah. Tu tanda ada iman. Indikator iman kita ada. Ada petanda. Wa idza sa'atka sayyi'atuk. Bila kamu terlibat dengan benda buruk, benda dosa, benda maksiat, kamu akan rasa menyesal, rasa silap, rasa malu, rasa macam kesalahan besar. Walaupun kesalahan yang kamu buat tu, walaupun pada orang nampak kecil, tetapi kamu rasa kesalahan yang besar. Itu tanda ada iman. Bila buat baik, kita gembira, berebut nak buat kebaikan. Bila yang terlibat dengan kejahatan, terlibat dah, kita menyesal, kita rasa bersalah. Itu tanda iman. Sebaliknya, maka iman dia tak ada. Kalau terbalik, bila dengan kebaikan datang Ramadan, alamak Ramadan, tak boleh nak makan lagi dah siang hari. Alamak Ramadan, asyik minta derma ke masjid je. Alamak Ramadan, macam-macam. Nak kena datang tarawih lah pula, lewat malam baru balik. Rasa menyesal, rasa tak minat, rasa jadi halangan, susah. Tanda iman kau ada penyakit. Mungkin sakit iman kau menyebabkan iman dah hilang. Dan bila dia terlibat dengan maksiat, dosa, dia tak ada rasa bersalah. Dia tak rasa bersalah. Okey je. Alah, apa nak takut. Nanti Qiyamul Lail kita datang lah, taubat-taubat, nangis-nangis. Apa masalah? Kan? Bila terlibat dengan maksiat, dia rasa ringan, mudah, remeh. Itu tanda masalah ni. Dia ada masalah. Masalah pada imannya. Begitulah kata Nabi SAW bila tanya apa kelebihan, ganjaran bagi mereka yang berpuasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah. Dalam hadis lain Nabi sebut sebaik-baik puasa selain Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Walaupun ada hadis yang lain Nabi sebut sebaik-baik puasa setelah Ramadan bulan Muharram, bulan yang diharamkan. Jadi mana satu betul? Kedua-duanya betul. Nabi ni bijak. Bila sampai dalam satu tempat waktu tersebut, Nabi sebut tentang kelebihan ini. Bila sampai waktu Sya'ban pula, Nabi sebut tentang kelebihan Sya'ban. Sebab kedua-duanya ada fadilat yang besar. Bila sampai bulan Muharram, Nabi sebut sebaik-baik puasa selain daripada Ramadan, bulan Muharram. Bila sampai bulan Sya'ban, takkan Nabi nak sebut bulan Muharram pula. Sebutlah tentang kemuliaan Sya'ban, memang ada kelebihan yang besar. Sehingga Nabi kata orang yang banyak berpuasa, buat ibadah siap-siap dah, sebelum Ramadan lagi Sya'ban dah buat, itu tanda dia mengagungkan Ramadan, dia memuliakan Ramadan, dia menghormati dan gembira dia untuk kedatangan Ramadan. Kenapa? Kerana itu sebagai latihan untuk masuk Ramadan. Kadang ada orang, tak nak lagi bulan Sya'ban, saya tak nak sedekah lagi, nak sedekah Ramadan nanti. Bila dia niat, contohnya orang buat, kalau yang ada majlis buka puasa kan, dia kata saya nak satu bulan Ramadan nanti baru saya buat bayaran, sebab nak derma di bulan Ramadan. Tidak, kalau dia derma di bulan Sya'ban sekarang pun niatnya untuk Ramadan, tetap fadilat ganjarannya dapat yang Ramadan. Kerana dia buat itu untuk keagungan Ramadan, untuk meninggikan syiar Ramadan. Maka walaupun tarikh sekarang ni masih Sya'ban, tapi dia diberi ganjaran besar seperti mana dia untuk memuliakan bulan Ramadan. Nabi kata puasa di bulan Sya'ban, ganjarannya adalah orang tersebut mengagungkan Ramadan. Memuliakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sentuh sikit tentang ta'rif Ramadan. Okey, dalam puasa Sya'ban ni ada beberapa hukum yang diharamkan kita berpuasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, diharamkan kita berpuasa di pertengahan akhir Sya'ban. Mana pertengahan akhir? Daripada tarikh bila? Daripada 16 Sya'ban sehingga 29 ataupun 30 Sya'ban. Itu diharamkan puasa. Ya ke Ustaz? Orang puasa orang ramai? Kecuali kata Nabi. Hadis Nabi sebut, "Idzan tasafa min syahri Sya'ban fala tasumu." Bila kamu dah sampai pertengahan Sya'ban penghujungnya, jangan puasa lagi. Kecuali kata Nabi, bagi orang yang membiasakan dengan puasa sunat sebelum 16 Sya'ban tadi. 1 hingga 15 Sya'ban tu dia dah biasa puasa sunat. Mungkin sehari 2 hari dia dah pernah buat puasa sunat, yang tu boleh teruskan walaupun 16, 17 sampailah ke 29, 30 tadi. Boleh. Contoh, kalaulah orang tu dah biasa Isnin
Khamis memang dia puasa. Ataupun setiap Isnin dia puasa daripada 1 Syakban lagi. Okey, 16 Syakban ke atas, Isnin ke tak Isnin ke kamu nak puasa, silakan, tak haram. Okey. Yang diharamkan hanya untuk orang yang tak pernah dia puasa 1 sampai 15 Syakban, tak pernah puasa. Sehari pun tak ada. 1 hingga 15 Syakban. Tiba-tiba 16, 17, 18 ke atas dia nak puasa pula. Jangan, kata Nabi. Orang ni jangan puasa. Dilarang puasa. Yang kedua dilarang puasa adalah hari syak. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang puasa pada hari syak, dia buat benda yang salah terhadap syariat Abul Qasim, iaitu syariat Nabi Muhammad. Dia buat salah dalam syariat ataupun hukum hakam Nabi Muhammad SAW. Dia tak ikut hukum Nabi. Siapa yang puasa hari syak. Hari syak adalah hari yang kita ragu 30 Syakban ke ataupun dah 1 Ramadan. Iaitu 30 Syakban lah. Kalau ada hari sampai 30 Syakban. Hari terakhir Syakban. Okey, hari tersebut walaupun bagi orang yang biasa puasa lebih baik dia tinggal. Kalau dia macam tadi Isnin dia puasa. Macam kita tahun ni katalah hari syak hari Isnin, sebab lasa ada 1 Ramadan. Kena hari Isnin, elok dia tinggallah puasa. Tapi kalau dia nak puasa juga tak dilarang untuk dia, sebab dia ni orang dianggap sebagai orang yang sudah membiasakan diri dengan puasa Syakban. Tapi lebih baik dia tinggalkanlah, sebab besok dah 1 Ramadan. Besok dah 1 Ramadan. Tapi orang yang tak pernah buat amal tadi ni, tak pernah puasa sunat 1, 15, 16 dia tak pernah puasa, 17 tak boleh, dilarang puasa, tiba-tiba hari syak nak puasa, ini haram. Berdosa bagi dia kalau dia puasa. Tak boleh berpuasa. Dan ada hadis lain Nabi sebut, 1 hari atau 2 hari sebelum puasa hendaklah tinggalkan puasa. Jangan puasa 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini juga berkaitan dengan hari syak tadi. Bagi orang yang hukumnya dah biasa puasa awal Syakban tadi sampai sehari 2 hari sebelum Ramadan, eloklah dia tinggal supaya dia memulakan puasa dengan permulaan Ramadan. Tapi kalau dia nak puasa juga boleh, sebab dia orang yang rutin. Tadi ni. Okey, juga tak diharamkan puasa pada pertengahan akhir Syakban dengan hari syak, tak diharamkan untuk dia, dan dia boleh untuk orang yang puasa qada. Puasa Ramadan qada dia tak habis lagi. Dan ada 2 hari lagi, dah 29 Syakban. 29 puasalah 1 hari, 30 1 hari lagi pula. Qada Ramadan dia tahun lepas. Yang ni silakan. Walaupun dia tak pernah puasa 1 sampai 15, tiba-tiba 16 baru nak qada, ya boleh, silakan. Sebab tu puasa fardu, puasa wajib. Itu berkaitan dengan hukum ringkas tentang Syakban. Dan disebutkan tadi bulan Syakban ni juga dalam hadis Nabi sebut, kenapa Nabi rajin sangat. Banyak hari Nabi puasa di bulan Syakban, walaupun tak penuh 1 bulan. Adalah sehari Nabi tinggal, 2 hari mungkin Nabi tinggal. Mungkin hari syak tadi Nabi tinggal. Tapi majoritinya, kebanyakannya pada setiap sepanjang bulan Syakban ni, majoritinya Nabi berpuasa. Bila tanya pada Nabi SAW, kenapa Nabi kata hari ini dilupakan oleh masyarakat tentang fadilatnya. Kenapa dalam masyarakat Arab sebelum Islam pun mereka tetap mengagungkan 2 bulan besar. Sebelum Islam, ni cerita sebelum Islam. Dia tetap hormat 2 bulan. 2 bulan besar ni. 1 bulan Rejab, ataupun yang pertama bulan haram ada 4 termasuk bulan Rejab sebelum Syakban, dan 1 lagi Ramadan. Ramadan tak termasuk bulan haram. Bulan haram 4, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Muharram tu bulan pertama kan. Dan Rejab 1 lagi, 4. Ini bulan haram. Orang masyarakat Arab bila masuk bulan haram, dia simpan pedang. Dia takkan bergaduh, takkan jadi lanun nak serang orang walaupun dia memang lanun. Dia pun pandai hormat lanun zaman tu. Pandai hormat bulan haram. Lanun padang pasir. Dia orang lanun juga. Sekat rombongan, curi barang dan sebagainya. Bulan haram kebanyakan mereka
simpan pedang, tak nak buat jahat. Dia malah buat kebajikan, buat jamu orang makan, sedekah dan sebagainya. Cara jahiliah lah. Ramadan pun mereka buat amal ibadah. Tapi bulan Syaban, masuk satu Syabannya, dia angkat geng. Jom kita rompak sana, kita serang, kita balas dan sebagainya. Bulan Syaban. Maka Nabi nak hilangkan supaya orang jangan lagi duk amalkan buat jahat di bulan Syaban. Nabi naikkan bulan Syaban dengan banyaknya berpuasa. Selain daripada itu, bulan Syaban juga apa kita nak sebut tadi, bulan Syaban tadi bulan masyarakat Arab melupakan amal ibadah, maka Nabi angkatkan bulan Syaban supaya mereka dapat beramal di bulan Syaban. Dan kelebihan di bulan Syaban yang kita sebut tadi, kenapa? Supaya dia mengagung, ingat sikit Ramadan nak masuk ni, kau ready awal-awal. Seperti kalau kita boleh gambarkan dengan contoh mudah. Contoh kalau orang tu ada pertandingan besar, contoh Piala Dunia ke apa ke kan, Piala apa Olimpik ke apa ke, tarikh tertentu, bulan tertentu, dah ada tarikhnya, ada sekiannya. Sudah pasti berbulan sebelumnya dia dah buat latihan yang sungguh-sungguh sampai penat-penat. Walaupun nak bertanding, contohnya kalau tinju tu nak bertanding berapa minit sangat, mungkin 2 round 10 minit lah kan, lebih kurang itulah. 10 minit je nak lawannya, 15 minit je nak lawan, tapi dia punya latihan 3-4 bulan, mungkin setahun sebelumnya dah latihan. Kenapa dia latih penat-penat berbulan-bulan, sedangkan nak lawan tu hanya berapa minit? Kerana dia nak dapat kemenangan pada minit yang dia nak lawan nanti. Nak bagi menang, nak dapat hadiah, nak disanjung. Jaga sungguh waktu tu, sungguh-sungguh kan, sampai sanggup bayar orang jaga tu untuk perubatan apa segala, bayar mahal-mahal kerana nak pergi menang pada saat tu. Begitu juga orang yang training dengan puasa sunatnya daripada awal Syaban, seolah-olah dia nak pergi menang bulan pertandingan tadi ni, nak pergi dapat hadiah yang paling besar di bulan Ramadan, maka dia buat latihan sebelum. Kalau orang kata para ulama, orang yang tak pernah endah dengan Syaban, datang Syaban pun lebih kurang, bukan Ramadan lagi, buat apa nak puasa, buat apa nak sedekah, buat apa nak Quran, buat apa nak ni kan. Sedangkan ada peluang untuk dia buat demikian, tanda dia memandang kecilnya Ramadan. Saya tak hina Ramadan, tak, perbuatan engkau tu. Seolah macam tadi orang nak masuk pertandingan, dia tak buat latihan langsung, tak latih, tak training, tak jaga makan minum dia, tidur lebih kurang apa semua, tiba-tiba nak masuk pertandingan. Awal-awal lagi orang kata baik kau tak masuk lah kan, kau takkan menang punya. Macam itulah umpamanya. Jadi daripada berbakinya Syaban yang masih ada ini, supaya kita siap sedia, siap siaga dengan latihan-latihan yang berbaki Syaban untuk masuknya di bulan Ramadan. Ustaz kita tadi tak boleh puasa kalau orang yang tak pernah puasa 1 sampai 15. Mungkin yang cakap, saya tak pernah puasa 1 sampai 15. Caranya nak juga puasa 16 ke ni, niat qada. Ustaz, saya tahun lepas puasa full 30 hari. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun full. Mana tahu zaman kamu baru balik 15 tahun tu, umur 15 tahun. Tah ada yang tinggal. Niat qada lah, apa masalah? Tak semestinya niat qada tu niat qada untuk tahun lepas. Niat qada untuk yang tinggal kita lama-lama. Boleh jadi. Ataupun yang tahun lepas ni, kita rasa macam full 30. Tapi tak full pun. Mungkin terbatal pahalanya. Sehingga Nabi kata, khamsun yuftirna saim, 5 perkara yang membatalkan puasa. Kata para ulama, maksud batal puasa di sini adalah yang membatalkan pahala puasa. 5 perkara yang batal pahala. Yang ni tah menyebabkan pahala Ramadan kita tahun lepas tak lekat pun 1 hari. Sebab kita tak jaga 5 perkara ni, tak hindar, tak tinggalkan 5 benda ni. Khamsun yuftirna saim, 5 perkara boleh batal kau punya pahala puasa. Walaupun kau anggap tak makan, tak minum, tak batal pun, tapi di catatan pahala Allah tak tulis kosong, Allah tulis kosong, tak ada pahala. Apa dia 5 perkara? Al-kadhib, cakap bohong. Tak kita tak sedar terlibat dengan bohong, tak bertaubat pun hal tu kan, menyebabkan puasa kita melopong, tidak ada ganjaran pahalanya. Cakap bohong. Yang kedua, al-ghibah, mengumpat. Fitnah, samalah. Mengumpat dulu hanya dengan lidah lah mungkin, kutuk orang dan sebagainya. Sekarang ni macam-macam
cara mengumpat tu tak dengan mulut tak cakap, tapi tangan share cerita orang dan sebagainya. Mungkin itu menyebabkan pahala Ramadan kita tahun lepas kosong. Niatlah qada sekarang, kan? Yang ketiga, al-yaminul ghamus, iaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Dan yang keempat, an-nazaru bisyahwah, lihat, tengok dengan syahwat. Tambah tahun lepas ni, tahun lepas mungkin tak ada bazar Ramadan kot. Ada Ramadan terlepas. Kalau ada bazar Ramadan, tatah mata kita macam-macam lah tengok, kan? Dengan syahwat. Itu menyebabkan pahala kita kosong. Maka qada sekarang, kembalikan pahala. Apa dia tadi? Al-kadhib, al-ghibah, an-namimah, satu lagi. Al-kadhib, bohong. Ghibah, mengumpat. An-namimah, jadi batu api tebar fitnah, lagakan orang. Namimah. An-nazaru bisyahwat, tengok dengan syahwat. Dan yang kelima, sumpah bohong, sumpah palsu. 5 perkara terlibat dengan batal pahala puasa. Jadi boleh kita niat sekarang, walaupun tak pernah puasa 1 sampai 19, boleh nak buat dah 16 sampai ni dengan niat qada, niat qada puasa kita. Dan Nabi satu ketika di akhir bulan Syaban, Nabi sering berkhutbah. Khutbah ni kalau kita kuliah ceramah lah, tapi Nabi mulakan macam ayat khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada ayat-ayat syarat-syarat khutbah. Nabi sebut ayuhan nas, Nabi beri peringatan khusus tentang Ramadan. Sebab tu saya ambil kesempatan malam ni untuk kita bagi peringatan khusus tentang Ramadan, sebab pengajaran tentang Ramadan ni terlalu luas. Nak cerita di sudut mana? Dari sudut fadilatnya saja pun tak mampu kita nak habis dalam masa sejam. Perlu banyak masa untuk memberi penekanan tentang kelebihan Ramadan, belum lagi hukum hakam batal tak batal puasanya dan sebagainya. Nabi beri peringatan, ya ayuhan nas, wahai kaum manusia sekalian, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Ni nak datang kat kamu nanti satu bulan yang sangat agung dan penuh berkat. Perkataan Nabi, tuan-tuan, selalunya perkataan Nabi simple, singkat, tapi maknanya luas. Perkataannya singkat, mungkin 2-3 patah perkataan, tapi makna pengajarannya sangat luas. Kalau di sini Nabi sebut adzallakum, para ahli tafsir hadis, bukan tafsir Quran, tafsir jugalah, tapi dia tafsir hadis. Dia menafsir setiap kenapa Nabi sebut guna perkataan adzalla. Adzalla ni menaungi kamu, menaungi kamu. Menaung kan, jadi payung bawah tu menaungi kamu, akan menaungi kamu bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan datang menaungi orang-orang yang ibadah, orang yang baik, yang mengagungkan Ramadan. Ramadan lindungi dia daripada azab Allah Ta'ala. Naung, lindung, akan datang kepada kamu, menaungi kamu, iaitu bulan yang penuh dengan keagungan. Apa yang agungnya? Agung ni masuk benda yang paling hebat. Kalau ganjaran paling besar, kalau mulia paling mulia, kalau agung paling agung, paling hebat, paling tinggi lah. Kita guna perkataan azim, kan? Apa yang paling hebat dalam Ramadan? Semuanya. Sehingga kan semayang sunat kita takkan ada yang boleh tanding semayang sunat di Ramadan kalau nak banding dengan sunat di bulan lain. Kenapa? Semayang sunat di bulan Ramadan, pahala caitan Allah macam amalan fardu. Berapa kali ganda? Para ulama mengatakan satu fardu adalah besarnya gandaan 70 kali ganda sunat. 70 kali ganda. 70 kali ganda. Semayang fardu besarnya nak banding dengan sunat ni 70 kali ganda. Jadi kalau bulan Ramadan kita buat sunat, Allah bagi macam amalan fardu, berarti sekurang-kurang gandaannya adalah 70 kali ganda. Kalau nak banding dengan amal di bulan lain. Kalau nak banding dengan amalan di bulan lain. Itu azim. Takkan jumpa dah. Selain bulan Ramadan tak jumpa ganjaran sebesar tu. Maksud kalau dia semayang tak khusyuk pun tetap ganda 70. Kan? Yang penting dia semayang. Yang penting ikhlas, sebab ikhlas ni asas. Yang kedua Nabi sebut mubarak, yang penuh dengan barakah, berkat an-numu.
Apa makna berkat? An-numu, ziyadah wan numu, iaitu bertambah, tambah. Mungkin kita buat benda sikit sekali je, tapi ganjaran dia macam buat setiap hari. Kan? Seperti orang yang sedekah kena malam Lailatul Qadar. Gandaan kita selalu dengar macam dia beramal selama 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik. Amalan malam Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan. 1000 bulan tu bukanlah maksimum gandaan yang Allah nak bagi, tapi itu adalah minimum, paling sikit. Paling sikit dia akan dapat 1000 bulan. Jadi seolah kalau dia sedekah macam dia sedekah berterusan 1000 bulan ataupun lebih, sebab Allah Ta'ala sebut khairun. Khairun makna lebih baik. Bukan 1000 bulan. 1000 bulan tu sikit lah, tapi Allah bagi engkau buat amalan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun. Khairun makna lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan Allah bagi sekadar 1000 bulan. Kau buat satu, Allah bagi 1000 bulan. Tak. Engkau buat satu, Allah bagi lebih baik daripada 1000. Mungkin 2000, mungkin 3000, 10,000, mungkin jutaan ribu bulan. Lebih banyak, lebih baik daripada tu. Qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Berkat. Malah kata para ulama, siapa yang dapat sukses ibadahnya di bulan Ramadan cantik, daripada qiyamul lail tiap malam tak pernah tinggal, solat sunat subuh tak pernah tinggal, fardu subuh mungkin berjamaah lagi, lepas itu pula dengan zikirnya, lepas itu zuhurnya, asarnya lengkap dengan sunat-sunat lengkap. Sukses sepanjang sebulan, maka cukup jadi bekalan untuk dia selamat di sepanjang baki 11 bulan lagi. Allah selamatkan ibadah dia sehingga dia jadi rajin berterusan di bulan-bulan walaupun di luar daripada Ramadan. Itu berkat. Syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahr, iaitu malam bulan yang ada dalamnya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mungkin kenapa Rasulullah, Allah Ta'ala sebut 1000, ada sebab. Kenapa Lailatul Qadar, surah Al-Qadri inna anzalna tu, Allah Ta'ala kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah sebut 1000? Tak sebut lebih baik 2000 ke 1100 ke? Ada ceritanya, ada asbabun nuzul, ada kisah sehingga Allah Ta'ala turun ayat tersebut. Kisahnya Nabi cerita pada para sahabat tentang umat yang terdahulu hebat-hebat. Umat dulu-dulu umurnya panjang-panjang, ribuan tahun umurnya. Sehingga ada seorang orang saleh zaman dulu. Bila sebut zaman dulu, Nabi tak spesifik lah. Zaman Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, atau Nabi Daud ke, kan? Zaman Nabi dulu. Zaman dulu-dulu. Tak penting pun nak ambil tahu dia zaman Nabi mana. Yang penting Nabi nak ceritanya, kata ada orang soleh zaman dulu, dia gantung pedang, pakai baju tentera ni, tentera cara dululah. Mungkin ada pedangnya, busar anak panahnya, dan baju besi, topi besi. Dia pakai pakaian gantung senjatanya ni sepanjang 1000 bulan, tak pernah buka. Siangnya pakai sentiasa. Maksudnya apa? Maksudnya dia berjihad sepanjang 1000 bulan, 83 tahun lebih. Berjihad di jalan Allah. Dia dengar aja orang sana ditindas, dizalimi, dia pergi tolong. Dengar pula sana, pergi sana. Sepanjang 83 tahun. Itu je kerja aja. Jihad fi sabilillah. Sehingga dikatakan kalau dia nak lena pun baju besi tu duk ada kat badan dia, tak nak buang. Sentiasa siap siaga. Ada aja seruan terus pergi. Maksud jihadnya selama 83 tahun non-stop. Hebat. Para sahabat semua sugul, macam mana kami nak lawan dengan dia orang, nak masuk syurga lebih tinggi pada dia orang, tak ada peluang lah kami. Sebab umur kami pun 60-an, 70-an paling tinggi. Kan? Sepanjang 60-an pun bukan ibadah 60 tahun. Tapi yang ibadah tahta 10 tahunnya, tu banyak lah tu. Tahta ibadah 5 tahun je daripada 60 tahun punya umur. Kan, 15 tahun yang bawah permulaan tu anggap tak balik. Tahta tak buat ibadah pun. Ada orang balik 15 tahun, ada orang balik tahta 45 tahun baru balik. Kan, baru nak mula semayang. Berapa tahun je ibadah dia. Maka semua sahabat rasa, Nabi tengok para sahabat ni rasa sedih.
sedih, seolah macam tak boleh nak lawan dengan orang dulu. Jihad saja belum sembahyang jihad sepanjang 83 tahun. Dalam masa tu malamnya qiyamul lail, siangnya puasa. Dalam 83 tahun jihad pakai pedang tadi ni, malam qiyamul lail. Walaupun adalah rehatnya sikit, tapi qiyamul lail. Siangnya puasa pula. Masya Allah, hebat ibadah ni. Jadi mereka para sahabat semua rasa macam malu, kan? Ada yang baru masuk Islam pada umur 60-an. Mungkin ada peluang 3 tahunnya ibadahnya. Ada masuk Islam yang awal sikit dan sebagainya. Ala kulli hal, ketika tu Allah datangkan berita gembira. Turun inna anzalna yang sebut tadi, satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan lebih baik pada kawan tu punya amal ibadah. Yang 1000 bulan dia siang puasa, malamnya jihad, malamnya qiyamul lail. Itu jihad fisabilillah dia. Kamu dapat lebih baik pada dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dengan 1000 bulan. Kenapa? Jadi Allah yang tak adil ke bagi kita ni ekstra gaji? Kalau nak banding dengan umat dulu, Nabi pun sebut, nak dibandingkan umat aku dengan umat sebelum, di mana seolah-olah umat Yahudi zaman syariat Nabi Musa, Bani Israel zaman Nabi Musa, mereka bekerja daripada subuh sehingga ke zuhur. Kerja dia subuh sampai zuhur berapa jam tuan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Lebih kuranglah 6 jam, 7 jam. Selama tu bayar gaji dia satu qiratnya. Satu qirat gaji dia. Umat Nabi Isa pula, amalan dia seolah macam daripada zuhur sampai ke asar, lebih kurang 3 jam. Separuh kerja kawan tadi ni. Kawan tadi 6-7 jam, ni 3 jam je kerja, zuhur sampai asar. Gaji dia satu qirat juga. Tadi 7 jam pun satu qirat, yang ni 3 jam pun satu qirat. Umat aku, kata Nabi, umat aku yang bekerja daripada asar sampai maghrib lebih pendek daripada zuhur tadi, kan? Yang mungkin 2 jam je, mungkin 1 jam setengah, lebih pendek lagi. Jadi kerjanya pendek tapi gajinya 2 qirat. Ini umat aku. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita walaupun umur kita pendek-pendek, tetapi amalan kita melebihi umat yang 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, tapi amalan kita tetap lebih besar. Itu keistimewaannya. Maka Nabi sebut, ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah jadikan puasa kamu fardu pada bulan Ramadan. Wa qama laili tatawwa'an, qiyamul lailnya malamnya adalah sunat. Tuan-tuan, qiyamul lail kita di waktu malam. Apa yang tuan-tuan faham qiyamul lail? Kita banyak kadang-kadang tersalah tafsir apa makna qiyamul lail, kita salah faham. Qiyamul lail pada pahaman kita, kena bangun tengah malam. Tidur dulu, bangun sembahyang tahajud tengah malam sebelum azan subuh. Qiyamul lail tu. Kalau tak terbangun tengah malam, kita kata aku tak dapat qiyamul lail tadi. Tidak. Makna qiyamul lail ni adalah hidupkan, bangunkan ibadah di waktu malam. Itu makna qiyamul lail. Bangun beribadah di waktu malam. Kata Imam Hasan al-Basri, orang yang sembahyang maghrib berjemaah, isyak berjemaah, dia sudah buat qiyamul lail, tapi dapatlah sebahagian. Kalau dia tak bangun malam pun, dia dah qiyamul lail, tapi sebahagian awal. Dia dah hidupkan ibadah sebahagian awal. Sembahyang maghrib dan isyak berjemaah. Tapi kalau nak dapat qiyamul lail yang full, awal sebelum tidur pun kita fullkan dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan mungkin i'tikaf macam tuan-tuan, baca Quran, dengar kuliah dan sebagainya. Lepas itu sembahyang pula berjemaah isyak dan sunat-sunatnya lagi sebelum tidur. Lepas tidur kita bangun pula. Ini full ibadah qiyamul lail kita. Sepanjang malam kita hidupkan. Tapi Allah tak bagi kalau kau tak rehat langsung. Nabi pun Allah Ta'ala sebut, qumil laila illa qalilan, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalilan. Wahai orang yang selimut, yang tidur, bangunlah kamu sepanjang malam, kecuali sikit kamu bagi juga masa untuk rehat. Tidurlah juga sikit untuk malam kamu. Untuk Nabi, bangunlah sepanjang malam, tidur sikit. Kita terbalik pula, tidur banyak-banyak, bangun malam tu sikit. Nabi tidur tu yang sikit. Ala kulli hal,
Qiyamul Lail ni adalah satu benda yang sangat-sangat utama, dan sehingga Nabi kata keistimewaan umat aku yang paling istimewa adalah di waktu malam dia berjaga dengan ibadah. Malam dia berjaga dengan ibadah. Ini ciri keistimewaan umatku. Yang tak fardu dia buat. Tak fardu pun sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat ni, sunat tu dan sebagainya. Dan sebaiknya qiyamul lail kita, kadang-kadang kita buat qiyamul lail tuan-tuan, ada orang yang buat qiyamul lail, dia bangun sembahyang tasbih je. Tasbih dia dah berapa jam dah. Bagus, bukan tak bagus, tapi lebih bagus, lebih baik kalau qiyamul lailnya dia bahagi pada 5 perkara ataupun 6 perkara. Dia bahagikan ibadah dia, bangun malam ni nak buat apa ni? Kalau sembahyang kita rasa 4 rakaat, 10 rakaat dah banyak lah. Dah lah tu. Sambil tengok WhatsApp lagi tu, tengok Facebook kan. Tak, elok kita bahagikan ibadah malam kita sekurang-kurang 5 perkara ataupun jadi 6. Okey, kita ringkaskan sebelum azan. Yang pertama apa dia? Sembahyang. Itu pelbagai lah sembahyang. Tahajud ada, nak tasbih ke, nak buat apa pun silakan. Sembahyang yang boleh di waktu malam. Yang kedua, baca Quran. Bagi masa untuk baca Quran juga. Buka Quran tengok. Kalau tak sempat masa singkat, ulang qul huwallah 3 kali. Quran juga. Ulang 10 kali. Ulang 20 kali. 100 kali. Silakan. Yang penting ada Quran baca di waktu tersebut. Kerana wa Quran al-fajri kana mashhudan, inna Quran al-fajri kana mashhudan. Sungguhnya Quran di waktu fajar, waktu awal pagi itu akan menjadi saksi, peguam bela engkau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bela. 2. Yang ketiga, apa dia kita nak ringkaskan? Istighfar, minta ampun. Yang keempat, doa, minta hajat. Yang kelima, iaitu zikir, puji-puji Allah, sama ada subhanallah, hamdulillah, Allah akbar, atau membaca asma sunnah dan sebagainya. Wallahu taala alam. Itu 5 perkara. Dan yang keenam kita sebut tadi ada tafakkur. Ini kita cerita kemudian lah. Yang penting tuan-tuan boleh bahagikan kepada 5 perkara supaya amal ibadah kita dapat sempurnakan qiyamul lail. Wallahu taala alam. Tahniah, mudah-mudahan Allah pilih kita untuk berdepan dengan Ramadan dan masuk di bulan Ramadan dengan jaya, penuh dengan amal ibadah walaupun dalam keadaan PKP kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan niat kita yang bersungguh, Allah dahulukan pahalanya sesempurnanya. Wallahu alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.